وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن جاهد بجهاده واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرم علينا اللهم اهدنا بهدك وانصرنا بعونك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين وبعد Alhamdulillah muslimin dan muslimat, insyaAllah kita sambung kelas kita melalui kitab kita Ad-Da' wad-Dawa', penyakit dan penawarnya, dan kita masih lagi berada pada tajuk kesan buruk dosa dan kemaksiatan. Ada baki lagi dua, jadi rasa saya baiknya kita ulang balik pasal lupa dah kan, lupa dah. Saya ulang balik, ada semua 21 yang disebut di sini kesan-kesan akibat orang buat dosa. Orang tu kita lah, bukan orang lain tak. Kan? Sebab kita adalah pendosa. Sebab Nabi sebut kullu bani Adam khata', semua anak Adam berdosa. Semua anak Adam melakukan kesilapan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Kesan buruk yang pertama ialah terhalangnya ilmu. Kita pergi laju-laju, muka surat 31 patah balik, tak ulang balik, kena ulang balik. Kalau kita duk berah pergi habis, bukan nak pergi terang mana pun. Ulang balik muka surat 31. Kesan yang pertama, kesan buruk yang pertama kepada dosa, orang yang buat dosa ialah apa dia? Payah nak mengaji, payah lekat, payah dapat ilmu. Yang keduanya, terhalangnya rezeki. Dapat benda tapi terlepas, ataupun dapat tapi tak ada keberkatan. Itu termasuk juga terhalang. Ataupun memang tak dapat langsung, buat benda banyak tapi tak boleh terang mana pun. Keterasingan yang dirasakan oleh pelaku maksiat dalam hatinya, dia berasa macam sunyi. Dia rasa macam orang tak mau berkawan dengan dia. Dia berasa, dia mari perasaan dalam hati dia tu. Dia mari dalam hati dia, perasaan kosong. Lebih-lebih dahsyat lagi, kosong daripada keyakinan kepada Allah. Dia mudah putus asa, dia mudah kecewa, dia mudah nak merajuk, dia mudah nak, orang kata apa, nak menyisihkan diri. Dia rasa terasing. Hati dia tu berasa kosong. Padahal hati manusia yang dipenuhi dengan iman ialah dia berasa selesa, dia berasa selera duduk atas dunia ni. Yang keempatnya, keterasingan antara pelakunya dengan masyarakat. Orang tak mau berkawan dengan dia. Orang yang buat dosa, buat salah ni, orang tak mau berkawan dengan dia. Yang kelima, urusan-urusannya berubah menjadi sulit. Dia jadi payah. Kerja buat dia tu jadi payah. Jadi payah nak selesai. Dengan buat elok dah, jadi kot lain lagi. Jadi capin orang kata. Ada je tak kena.
Yang keenamnya, kesan buruk kepada orang yang buat dosa ni, kegelapan yang dirasakan pelakunya di dalam hati secara hakiki. Dia berasa gelap, gelemat hati dia tu. Tak nampak jalan. Berlain dengan orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia cerah hati, Allah bagi kepada dia iman. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah bagi kepada dia jalan untuk keluar daripada masalah dia. Adapun orang yang buat dosa ni, dia tak nampak jalan. Tangga masjid duduk depan dia pun tak nampak. Tak nampak. Kebaikan, kebajikan yang banyak pun dia tak erti. Peluang banyak. Ada harta banyak, tak pasal nak sedekah. Peluang tu. Ada harta banyak, tak pasal nak sedekah. Ada riang yang kuat, tak pasal nak semayang tahajud. Tak ada. Tak ada selera. Pasal apa dia gelap, tak nampak. Bahawa kemaksiatan ketujuh, kemaksiatan itu melemahkan hati dan badan. Dia jadi berasa macam tak larat. Kalau hajak pi market, berdengung pi. Kalau hajak mari masjid, dia jadi slow, tak payah. Dia jadi lagu tu, dia jadi berasa tak larat, tak ada semangat. Yang ke-8, tertutup pintu ketaatan. Tak berasa nak buat. Dia mari tak berasa nak buat. Peluang ada, ruang ada. Sedangkan Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun fi kathir minan nas as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang banyak orang lalai padanya, iaitu sihat dan lapang. Dia ada masa sihat, dia tak berasa nak buat kebajikan, tak berasa nak mari masjid, tak berasa nak buat inilah. Kan? Dia ada masa yang lapang, dia ada kekuatan, ada kesihatan, dia tak berasa nak tunggu sakit barulah mari angan-angan. Bila dah duk tidur tengadah atas katil, barulah mari angan-angan nak semayang tahajud, nak semayang duha, nak semayang tasbih lah, macam-macam lah nak buat. Baru berasa nak baca Quran lah. Kan? Padahal waktu sihat tu tertutup, dia tak nampak. Yang ke-9, orang yang buat maksiat ni memangkas umur dan menghapuskan keberkahannya. Pendek umur. Makna pendek umurnya, dia mungkin umur dia sampai 90 tahun. Tetapi umur yang banyak tadi ni semua tak pakai belakang. Jadi pendek umur. Kita duk kata korang tu pendek umur, apa hidup sampai 90 tahun, umur 80 tahun duduk tungkat langit lagi. Kan? Tapi tak pakai. 80 tahun umur dia tu, satu poh habuk orang tak boleh tumpang. Tak ada kebajikan yang dia buat ke orang. Tak ada keberkatan dalam umur dia. Adapun orang yang ada keberkatan pada umurnya, sungguh kata dia hidup mati umur 40. Tapi 40 tahun umur dia tu semua diisi dengan kebajikan. Semua diisi dengan kebajikan. Allahu Akbar. Nak cari di mana kan? Kita tengok orang baik-baik semua, bukan kata duk tukar langit. Orang baik-baik ni Allah Ta'ala ambil awal. Kan? Nabi kita pun tak ada sampai 70 pun 63 ya umur dia. Kita ni berapa dah? 80 pun ada, 70 lebih pun ada. Makna lebih daripada umur Nabi tu, makna dia subsidi dah tu. Kena carilah ruang. Mungkin Allah bagi umur kita panjang lagi, nak bagi peluang kepada kita. Ingat lagu tu lah. Kan? Ingat lagu tu lah. Kemaksiatan menumbuhkan kemaksiatan lain. Di antara kesan dia lagi pada, bila dia tu buat maksiat, dia berasa teringin nak buat hal lain pula. Dia tambah lagi. Tambah. Lah kali tak berasa dah nak berhenti. Kau sonok lagi buat maksiat, lagi kau sonok. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemaksiatan juga yang ke-11 melemahkan keinginan hati hamba untuk buat kebaikan. Dia tak ada selera dia untuk buat kebajikan. Tak ada selera. Bila dia buat dosa, tak ada ruh. Tak ada orang kata apa power, tak ada semangat, motivasi untuk buat kebajikan yang lain lagi tu tak ada, hilang. Ditarik balik. Tercabutnya perasaan dari dalam hati bahawa kemaksiatan itu buruk. Ni dahsyat. Dia tak nampak kata dosa itu adalah benda yang keji. Dia tak nampak. Padahal di sisi Allah, dosa itu adalah satu benda yang keji. Maksiat itu adalah satu benda
yang keji. Tapi orang yang duk rajin buat dosa ni, dia tak nampak kata keburukan dosa tu. Dia duk nampak okey je. Yang ke-13, bahawa setiap kemaksiatan ni dilakukan oleh manusia adalah warisan umat dari umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Maknanya maksiat, yang kata maksiat ni adalah benar-benar yang Allah Ta'ala dah marah dah dulu ni. Maknanya kalau kita duk buat juga, umat lah ni duk buat juga maksiat tu, maknanya umat ni memang cari bala, macam mana Allah Ta'ala turun bala kepada umat-umat yang terdahulu, kan? Dia bagilah contoh kepada kita kerja buruk kaum Nabi Lut, kan? Dan banyaklah tuan-tuan boleh rujuk, kita ambil ringkas-ringkas ya sebagai ulang kaji. Kemaksiatan merupakan sebab hinanya hamba di sisi Tuhan. Jadi hina di sisi Allah. Orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa ni jadi hina di sisi Allah. Yang ke-15, maksiat itu menjadi remeh baginya. Dia nampak kecil. Yang Allah Ta'ala sebut kata tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu melihat dosa yang kamu buat itu kecil, remeh, ringan, tak ada masalah, tetapi di sisi Allah ia adalah satu benda yang besar. Yang seterusnya 16, ada kesan dosa yang dilakukan oleh seorang itu boleh mendatangkan kesan bukan sekat kepada dia, bahkan kesan sampai kepada orang lain. Bila Allah Ta'ala turun bala, Allah Ta'ala tak pilih orang yang buat salah saja, Allah Ta'ala turun bala habis semua kena, kan? Macam kita baru-baru ni kena COVID-19, punca daripada ada orang buat maksiat, habis semua orang kena. Bukan kita Malaysia je, seluruh dunia kena. Yang ke-17, kemaksiatan menyebabkan kehinaan. Orang tu jadi hina. Masyarakat tak mau ke dia, orang pun tak mau berkawan dengan dia. Bukan sekat orang tak mau berkawan, segala makhluk yang lain pun mengeji dia, memperlekehkan dia. Hak ni kita ambil hak minggu lepas. Minggu lepas kita cuti sebelum tu, minggu sebelum tu. Kemaksiatan merosakkan akal, melemahkan akal. Kurang menyebabkan mengaji tak ingat, kan? Kadang-kadang lupa benda-benda yang ringan yang boleh lupa. Dan yang ke-19, dosa-dosa itu apabila telah menampuk, mana jadi banyak, nescaya ditutuplah hati pelakunya. Hati tertutup, maknanya bila hati tertutup, makna tak nampak dah jalan nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Sampai ke 19. Malam ni yang 20, dan insya-Allah kita perhabislah sampai 21. Insya masuk pukul 8.39. Kita cubalah sedaya upaya sebelum masuk insya kita habis. Kalau telajak juga tak berdosa kot, kan? Bahawa dosa-dosa memasukkan hamba ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duk harap syafaat dia, kan? Semua kita ni duk nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba bukan dapat syafaat, dapat laknat. Nauzubillah. Mana orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat, Nabi laknat. Rasulullah tak berkenan ke dia. Rasulullah laknat dia. Kerana beliau melaknat kemaksiatan. Nabi SAW, dia melaknat. Nanti sekali tengok lagi dia bawa mari beberapa dalil hadis yang membuktikan bahawa ada di sana hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi melaknat maksiat-maksiat tertentu. Padahal ada dosa selainnya yang lebih besar daripadanya. Jadi pelakunya lebih patut untuk tercakup dalam laknat. Maknanya ada di sana dosa-dosa yang lebih besar daripada dosa yang Nabi laknat. Dosa apa dia? Syirik. Syirik dosa besar. Makna kalaulah dosa kecil, dosa yang dipandang kecil oleh kita tu Nabi laknat, maka syirik itu lebihlah kita kena berasa dilaknat. Tapi di akhir-akhir zaman ni banyak sangat pelaku-pelaku syirik. Sembah kuburnya, duk minta doa di kubur,
Duk minta doa ke tok wali sana, padahal dia termasuk di dalam urusan uluhiyah, ubudiyah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah ibadah. Bahkan tiap-tiap kali kita semayang, kita dah iqrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami beribadah dan kepada engkau kami memohon. Mana kita hanya minta kepada apa? Kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, bila kamu nak minta, mintalah daripada Allah. Jangan duk minta pada lain pada Allah. Jangan duk minta lain pada Allah. Kalau tidak kita jadilah macam golongan musyrikin. Orang musyrikin Mekah, dia sembah berhala, dia alasan daripada wa ma na'buduha illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Inilah alasan yang dipakai oleh penyembah-penyembah kubur yang berdoa di kubur lah ni. Alasan yang sama seperti mana yang diguna pakai oleh golongan musyrikin Mekah dulu. Kami tidak menyembah patung ini, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah lagi. Macamlah lah ni. Kami bukan duk sembah tuan kubur ni, tapi kami guna dia tu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini alasan. Nah, Nabi kalau benar-benar tu boleh buat Nabi tunjuk awal lagi. Nabi tunjuk awal lagi. Tapi Nabi tak tunjuk. Hak mana yang Nabi tunjuk tu kita pakai hak tu saja. Nah, kita tengoklah ni nampak pelik-pelik sangat. Nah kan? Pelik-pelik sangatlah ni. Dia pakat berkenan lah sembah kubur. Dia pakat minta kat tok wali ni. Ya Allah kata pada dalam Quran surah Al-Baqarah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba meminta kepada aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan menyahut orang yang meminta apabila dia minta kat aku. Tapi dah kita tak minta kat dia, tapi dia minta kat orang lain. Jadi masalah, ha? Noh. Contoh dia bagi sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita pembuat tatu dan yang meminta dibuatkan. Oh, kita duk ingat kita tatu ni baru ada, rupanya zaman dulu, zaman Nabi dulu pada dah. Orang Tina pula tu buat tu. Kan? Kita duk ingat kita orang jantan. Dia orang Tina pun duk buat agak tatu. Tahu tak tatu? Ada cok kat belakang. Ni kan? Buat tatu. Wanita yang menyambung rambut dan yang meminta disambungkan. Rambut pendek ketagih nak bagi rambut panjang orang. Kalau rambut pendek tak bolehlah tunjuk ke orang nak buat sanggul tinggi tu. Kan? Disambung dengan kain ke, sambung dengan rambut palsu ke, buat sanggul. Yang Nabi SAW ibarat dalam hadis macam bonggol unta tu. Haram tu. Pakai tudung tapi nampak bila berjalan kan congek macam ni. Kok belah kita ni tak apa ada, kok belah Indonesia ni ramai. Jenis sanggul lagu tu. Benar kan? Kalau dulu kita kecil-kecil dulu kumpulan nasyid Suraya tu, Haji. Benar kan? Kumpulan nasyid Suraya tu, nyanyi selimut putih tu. Benar kan? Kumpulan tu kan rambut tercam tinggi tak kira lah buat tu. Orang dulu kan, depa tak apa mengaji macam orang ni. Rambut lepas keluar orang dulu. Kan? Lah ni orang reti dah. Kan? Orang reti dah. Dia sambung rambut, Allah laknat. Allah laknat orang yang buat tatu, wanita yang buat tatu, wanita yang minta buat tatu, wanita yang sambung rambut, wanita yang hak buat dan juga hak yang pisau kepala suruh orang buat. Sama. Wanita yang mencukur alisnya dan yang meminta dicukurkan. Tok tukang berkena, hak yang kena cukur berkena ni, cukur bulu kening. Allahu akbar. Kita duk puasa, depa duk puasa menjaga tiga, kita duk nampak menjaga huduh. Hak Allah buat tu elok dah. Allah kata la tabdila li khalqillah, tak payahlah duk tukar ciptaan Allah. Kan? Tak payah duk tukar. Allahu akbar.
Orang bukan nak tengok tan bulu mata tu. Orang nak tengok tan perangai tu. Wanita yang menggerik giginya, kukuk gigi supaya tajam dan memipihkan, bagi nipih hujung dia. Dak repair gigi. Kalau dulu-dulu ni orang bawa gigi mah no. Bawa gigi mah. Bawa gigi mah tu, bila pakai gigi mah tu bercakap apa pun duk senyum. Aku pergi ke kangak tadi. Duk buka gigi, nak tunjuk gigi dia ke orang tu. Gigi kangak tadi duk buka. Ni makan nasi goreng. Dia buka gigi nak tunjuk ke orang. Lah ni tak ada dah orang pakai gigi mah tu. Dia repair gigi dah. Dia repair gigi. Kecuali kalau cara ada kecederaan ke apa ke, ada kan? Gigi dia tu pecah. Jadi tajam aman. Kan? Gigi dia pecah. Tokok nak apa ke, pecah gigi. Jadi tajam. Kau duk makan lidah kita. Kan? Bila makan kan tokok lidah berdarah. Pi repair bagi ni tak apalah tu. Ni dak duduk lelok gigi tu pi duk repair nak bagi tajam bagi nipih. Konon-kononnya nak bersiap bagi segak lah. Tekan dah sembang ke duk ngangor mulut sedia lah. Nak bagi orang nampak gigi dia tu. Dosa. Nabi laknat. Nabi laknat. Dan wanita yang memintanya. Minta buat bagi gigi dia, asah minta supaya orang asah gigi dia dan buat repair gigi dia bagi nipih. Tu termasuk. Tu bab perempuan. Ni cerita apa ni? Perempuan yang cuba nak menghiaskan diri dia, nak bersiap diri dia, tetapi telah menyanggahi fitrah ciptaan Allah. Nabi laknat. Nabi laknat, mana Allah pun laknatlah, sebab Nabi dia tak buat kerja yang Allah tak suruh. Itu nak kena faham elok. Ni Nabi ya laknat, Allah tak. Bila Nabi laknat, mana Allah pun Allah laknatlah. Sebab yang kita baca dalam Quran surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad itu tidak bercakap ikut hawa nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya adalah wahyu yang diwahyukan kepada dia. Jadi apa yang Nabi laknat ialah yang dilaknat oleh Allah. Lagi. Contoh lagi. Okey, hak yang laknat wanita sambung rambut, wanita buat tatu tadi ni boleh rujuk di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis sahih. Imam Muslim juga ada riwayat menyebutkan riwayat ni. Bahkan imam-imam hadis yang lain juga ada riwayat ni. Kita tengok dalam Kitabul Libas, Babul Libas, bab pakaian, no? Yang seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud. Ni, tak silap saya hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Allah melaknat orang yang memakan riba. Dalam hadis Nabi kita la'ana ka'ana Nabi kata Ibnu Mas'ud Nabi SAW la'ana akilur riba wa mukiluhu wa syahidaihi wa katibih. Allah Nabi melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi riba, orang yang menyaksikan orang makan riba, dan orang yang menulis. Allahu Akbar. Di akhir zaman ni tak ada riba. Bersakut dengan bank ke jengkreng. Bersakut dengan bank ya jengkreng. Lah ni pula apa benda semua bersakut dengan bank. Kan? Semua bersakut dengan bank. Dan nak buat lagu mana? Kan? Orang makan gaji semua. Orang tak bagi duit sebab dulu-dululah. Kalau dulu-dulu tu kita dal enggak rasa kan. Ni gaji hang bulan ni. Ni hang. Alah ni dak lah. Pakai kad dia. Transaksi. Pakai pergi bersembang dengan kotak tu ya. Nak 500. Perak ya pula mari. Pergi abang kat dia tu bisik-bisik ya, orang lain tak tahu. Bisik-bisik ya. Boleh perang dia keluar. Allahu Akbar. Tu dia yang
banyak hilang keberkatan lah nikah tu. Di akhir zaman ni kalau orang tu tak kena riba pun dia kena debu-debu dia pun kena. Dia kena juga kat mana pun. Orang buat benda pun tak serong hebat lah kena lah ni semua duit di bank mereka. Kau buat benda pun. Kan? Tak tahu orang jual harum manis tak kot. Kan? Orang jual harum manis. Tu pun kalau dia jual tunai. Kalau dia post pergi ke Kuala Lumpur ke mana ke, tak apa air, nanti air. Dia buat gitu, dia buat air gitu. Dia buat nanti air transfer lah. Masuk juga kot tu. Kan? Allahu Akbar. Tu pun kalau rendam 2-3 hari, dia bawa kerja dulu. Masuk dalam bank rendam 2-3 hari, sahih dia bawa kerja. Kan? Adalah depa guna ni, adalah cara depa pandai. Tambah lala ni orang panggil apa? Sakema. 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 Saya tak pernah angkat dah telefon lah ni. Tengok naik nama. Tak apa. Naik nama tak apa kan. Kalau tak naik nama, tak sahang bunyi. Berapa orang kawan-kawan kita kena bukan kita sikit-sikit. Bawa ni berdengar bukan kita orang lekeh cikgu. Cikgu dia habis lah kan. Kan? Orang jadi di PM pun dia mengaji kat cikgu juga. Cikgu pun kena. Berapa ratus baru pencen. Kena. Berapa ratus ribu dah. Allahu Akbar. Jangan dapat main. Lagi. Tu orang yang makan riba, orang yang bagi riba, orang yang tulis jadi penulis dan orang yang jadi saksi. Tok imam kita apa dulu orang bank. Saya tak tahu rupanya duduk kat kampung saya orang Pendang. Game Pendang juga dia pun. Bank CIMB ke Bank Bumi Putra. Bank Bumi Putra dulu ni. Tak ada ni, tak bersyarat ke apa. Ada urusan. Yang ketiga, ni bab laknat ni, bab Rasulullah laknat. Rasulullah melaknat muhallil. Apa dia muhallil? Ni istilah yang paling habaq ni tau, Cina buta. Muhallil. Muhallil. Yakni orang yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 agar suaminya yang pertama bisa tu bukan bisa ulak senduk ulak kapak ulak, bisa tu boleh halal menikahinya. Kan? Seorang dia menceraikan isteri dia, cerai sampai 3 kali jadi talak 3. Tak boleh lah. Sebab at-talaqu marratain. Talak tu 2 kali ya. Kan? At-talaqu marratain. 2 kali ya. Hak kali ketiga tak boleh lah. Fa imsakum bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Bila dah kamu talak kali yang kedua, sama ada hang pegang elok ataupun hang lepas dia habis cuci, tak ada apa dah. Kan? Lepas pada talak 3 tu duduk teringat kami kelabu tu juga la ilaha illallah, tak leh duduk lah menanti 50 tahun dah duduk sekali. Dia teringat pula dah. Tengoklah pinggan pun nampak, tengoklah cawan pun nampak kan. Tak leh. Bahasa kosong lah. Dia pergi pakat dengan seseorang. Tu yang kita Cina buta tu. Ham nikah dengan bini ku, bekas janda aku lah. Sak dah. Bagi warning sekejap tu. Sak ya. Lepas tu bagi balik kat aku. Boleh tak lah. Rupa-rupanya ambil kelabu ni bagus rupanya. Tak lepas dah pada muka dia. Tak boleh paksa tu. Tapi dia buat syarat yang kata Cina buta ni. Dia menikah, syarat dia hang cerai lepas pada tu. Tak boleh. Tu yang Rasulullah laknat. Pasal apa? Sebab nikah ni bukan benda main-main. Nabi kata salasatun hizluhun nahiz wa jidduhun najid. Ada 3 benda, hak sungguh bersungguh, hak melawak bersungguh. Jangan buat main. 3 benda ni. Salasatun hizluhun najiz jid wa jidduhun najid. 3 benda sungguh bersungguh, melawak bersungguh. Antaranya nikah. Talak jangan buat melawak main. Bila kita sebut ya, gedebuk jatuh. Cuma dia tak bunyi.
Nikah kan, kita kata anak aku ni bagi kat hang, dia bawa lari naik untu, tak boleh kata apa ni. Dia kata okey, dia kata okey lah. Makna dia terima lah. Saya terima. Bawa naik untu bawa lari, tak boleh kata apa, khisi tengok tu lah. Tiga benda no. Jadi dia ni bila seorang tu berkahwin dengan seseorang, maka hak dia. Tak ada siapa dia boleh duk kacau. Kalau berulang ikut kawan tu pula, alah cerai lah. Bila nak cerai? Nantilah dia kata. Jenah duk nanti. Sebab itu Allah bagi kepada kepada manusia ni peluang. Tolak kali pertama ada iddah, kan? Ada tempoh dia. Tempoh apa tu? Tempoh mikir. Memikir, tengok muduk seorang boleh dak. Kan? Orang Tina tak apa dia bah. Kita nak goreng telur pun malah. Bukan kata apa. Kan? Kain pelekat pun tahu basuh. Alah ya Allah, depa tak apa. Kan? Lepas tu kan? Dia gaduh. Ambil pula. Muhallil tak boleh. Dan muhallal lahu. Yang pak sanggup ni, yakni suami. Bekah laki janda tu. Yang buat syarat tadi. Dia kena ada dua lah syarat, ada kontrak tu. Si suami yang menceraikan isteri dia sehingga talak 3 tadi panggil muhallal lahu. Yang jadi pak sanggup kita panggil apa? Cina buta tu kan. Yang tu dia panggil muhallil. Dia menikah dengan kawan tu, apa tujuan dia? Tujuan supaya si yang menceraikan dengan tolak 3 tadi ni boleh ambil balik. Kalau dia tak menikah, dia tak boleh. Kan? Kalau dah dalam Quran Allah kata apa? Kalau dah tolak kawan tu, maka fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairah. Dia tak halal bagi lelaki itu dengan lelaki yang menjatuhkan talak 3 kepada isteri dia, haram bagi dia menikahi perempuan itu, tak boleh rojok semula hatta tankiha zaujan ghairah, sehinggalah perempuan yang ditalak tadi dengan talak 3 tadi ni berkahwin dengan suami yang lain. Suami yang lain tu dia panggil muhallil tadi ni. Dia ni pun tak apalah, aku menikah dengan dia 2-3 hari bertukar, cerai dia ambil balik, tak boleh kalau ada kontrak macam tu. Kalau takdir kata dia menikah, lepas tu dicerai, tak boleh duduk sekali, tu lain ceritalah. Lain ceritalah. Tu pun bergantung kepada perempuan itu. Sebab apa? Sebab perempuan yang dipanggil janda lah, senang lah. Perempuan yang telah pernah berkahwin, hak sepenuhnya berada pada tangan dia. Kalau anak dara, dia tak boleh berkahwin melainkan dengan izin wali dia. Orang perempuan yang belum kahwin tanpa izin wali dia tak boleh menikah. Ayyuma imra'atin nakahat biduni izni waliha fa nikahuha batil. Hadis sahih. Mana-mana perempuan, yakni anak dara yang berkahwin tanpa izin daripada walinya, maka perkahwinannya batil, tak pakai. Terus saya tanya tu, hak nikah di Siang ni kena mu nikah di Siang ke, mu nikah di Holland ke, di Jepun mana, tak ada pasal. Tak ada demi kira. Yang pentingnya anak dara nak menikah mesti kena ada izin wali. Kalau tak ada izin wali, tak sah nikah dia. Tak sah nikah dia. Kalau wali dia tak ada, kena pakai wali hakim. Tu kita bercara bab lain lah. Faham tak? Allah laknat ni orang yang nak jadi kontrak ni, nak pegang kontrak ni, dia bayarlah 2,000 ke 3,000 kan, tak ada pasal. Dia bayar kat kau tu 3,000, nikah dia kata aku tak kelepas cerai, dia kata. Bahasa tenang duk dengan me'ah ni, dia kata. Mekmu. Boleh ke tak tu? Tak ada masalah, boleh. Cuma dia berdosa ni sebab pada janji. Dia ambil duit. Kalau dia nak bagi ni balik, kena bagi balik lah duit tu. Kena, itu cerita bab lain lah.
Tapi nisbah pada isteri itu adalah isteri dia. Isteri itu adalah isteri dia, bukan isteri kawan kerana kamu dah talak dah. Itu masuk dalam bab fiqh lah. Yang ke berapa tadi? 3. Yang keempat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pencuri. Jadi dosa-dosa ni mendapat laknat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau kita kena pergi laju 48.5 lah, tak kira marah lagi. Kalau kenuri lajak tak apa. Mengaji tak boleh lajak. Tak boleh duduk. Yang ke-21, terhalangnya doa Rasulullah. Allahu akbar habis. Orang yang buat dosa, orang yang buat maksiat, Nabi tak tolong doa bagi ke dia. Sedangkan doa Nabi adalah doa termasuk di kalangan doa yang istajab, yang diterima oleh Allah. Dan doa para malaikat pun tak dapat juga untuk pelaku maksiat. Orang yang buat maksiat dia tak dapat, dia tak termasuk di kalangan doa malaikat. Doa tak masuk. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya akan memohonkan ampunan bagi orang-orang beriman, lelaki dan wanita. Allah Ta'ala berfirman lagi lagi. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ini doa dia. Apa nama doa dia? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at. Allahu akbar. Ni kita dah kenal kan. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Ini doa Nabi. Moleklah kita pun kalau boleh kita baca yang ni sebagai doa amalan kita. Ini doa. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu. Ini kita baca. Malaikat-malaikat yang memikul arash, kata Allah, dan para malaikat yang berada di sekelilingnya, mereka itu bertasbih dengan memuji Tuhan. Kejar dia apa? Ada malaikat kejar dia duduk mengikut arah Allah Ta'ala, dan ada pula yang duduk keliling, duduk di sekeliling malaikat yang duduk mengikut arah tadi ni. Kejar daripada bertasbih. Tuan-tuan dan puan, bila sebut tasbih ni saya nak masuklah sikit. Saya kata kita kena rajinlah bertasbih. Kerana Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kisah Nabi Yunus selamat daripada ikan tadi ni. Kisah apa? Nabi Yunus ni dia duduk dalam perut ikan lama. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata kerana dia duk rajin tasbih lah menyebabkan Allah Ta'ala hantar dia naik ke darat balik. Kita pun kena rajin tasbih lah. Dan tasbih ni satu benda yang besar. Sehingga Nabi SAW sebut apa? Muhammad, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatan 'indar rahman. Mudah sangat. Tuan jangan duduk bagi rugilah kita hak berumur ni. Dua kalimah yang sangat ringan pada sebutan. Khafifatani 'alal lisan, yang sangat ringan. Nak sebut mudah ya. Sambil duk nak pakai kasut nak pergi masjid boleh. Thaqilatani fil mizan, tapi sangat berat pada timbangan Allah. Habibatan 'indar rahman, dan amat dikasih, amat disukai oleh Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Semua ingat belaka dah. Semua reti, semua ingat, tapi semua tak buat. Jangan kering. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kata Allah suka, Allah berkenan kita sebut hak tu, dan berat pada timbangan mulut lidah kita.
Ringan yang sebut. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Sebutlah nak hari. Bersama dengan iringan istighfar tu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum kan? Sebut hak tu. Adapun lepas sembahyang tu hak sunnahnya istighfar ringan dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hak tu je yang sunnahnya. Bukan astaghfirullah panjang tu tak. No, hak sunnahnya yang Nabi ajar para sahabat lepas sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jangan bagi silap lah. Kita ni banyak duk celaru ni. Hak lepas sembahyang tu kata apa? Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam. Cakap tu ya. Jangan duk buat hak lain. Hak Nabi ajar kita tu. Lepas tu bacalah qul huwallah, bacalah ayat kursi. Kan? La ilaha illallah wahdahu syarikalah hak tu. Ada orang duk baca Fatihah lepas sembahyang. Tak ada pun seputung hadis pun tak ada suruh baca Fatihah. Boleh tak baca Fatihah? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita buat Nabi buatlah, Nabi ajar kita. Saya ni dia kata, dia tu tak pergi baca Fatihah pula dah tak. Muma nak baca ikut muma lah mulut muma, tak ada masalah ya. Tu kita nak buat hak Nabi ajar kita. Tu tujuan kita mengaji. Kalau kita mengaji buat lapik duduk tak jadi. Kita mengaji nak buat amal, nak masuk syurga pula kau ni. Nah kan? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayy. Ada riwayat, tapi kata waktu lain. Boleh kata tak? Boleh. Lepas mayang pun tak ada masalah. Mulut mumang kata tak ada masalah. Nak kata apa? Nak baca sebuah Quran pun tak apa. Tapi tak macam dengan Nabi ajar lah. Tu nak kena faham molek tu. Kena perang. Molek nak? Tak mana tadi? Bak tasbih tu kan? Berhenti saat tasbih tu penting tu. Tolong abang lagi tu. Kan? Pasal kita lah, stesen kita kena oyak lah kat orang. Orang nak pakai dak, pulang lah. Kan? Tasbih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Macam enggak? Duk saja-saja tu istighfar kepada Allah Taala. Serta mana tahu lah. Bertasbih. Janji sampai dah. Sikit ke tak apa ke? Kita berhabis lah ni. Noh. Kita berhabis lah. Minta izin tuan masjid. Kita berhabis sikit dah, tak banyak mana pun. Alah, nasi goreng cancai ni. Berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhan mereka dan mereka beriman kepadanya, kepada Allah, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, ni doa. Ni malaikat di doa. Malaikat doa kata apa? Wahai Tuhan kami, Engkau meliputi. Apa makna meliputi? Menguasai segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Makna rahmat Allah Ta'ala dan pengetahuan Allah ni pergi habis semua, melengkapi semua. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya Allah, ya Tuhan, molek tak patut doa ni, tapi orang yang buat maksiat tak dapat. Lau mai dai mai mi arai kap oi. Orang yang buat dosa, buat maksiat tak dapat ni. Rugi. Rugi. Wahai Tuhan kami, ada lagi. Masukkanlah mereka ke dalam syurga-syurga Adn. Tak muhkah kita? Yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Tuhan nak buh kita masuk syurga tu, Tuhan janji siap dah. Tiba-tiba kita tak mau. Okey apa? Okey, kita buat maksiat. Dan orang-orang yang soleh. Allah janji kepada kita, orang yang bertaubat dan orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, isteri-isteri dan keturunan mereka. Habis satu keluarga kita buat rumah homestay pula dalam syurga. Nak ke mana lagi? Kan? Tok Kaya Aman ni ada homestay. Buat homestay di syurga pula. Allahu akbar. Nak beranak kita duduk dah situ belakang. Ada sungai lah, ada harum manis bagus tu, nak beranak lagi. Allah, sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa, tak ada siapa boleh lawan. Lagi maha bijaksana, tak ada siapa boleh ting.
Dan peliharalah mereka dari keburukan. Tu dia. Molek sangatlah malaikat ni doa, tapi kita tengok saja. Tengok saja apa sebab? Pasal kita lawan Tuhan. Jangan duk lawan. Kerana orang-orang yang engkau pelihara dari keburukan-keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau telah menganugerahkan rahmat baginya. Apa maksud dia? Maknanya, hei ya Allah, jauhlah mereka daripada keburukan. Malaikat kata, kalaulah orang pada hari akhirat nanti dijauhkan daripada keburukan, maka mu telah beri belah kasihanmu kepada mereka. Apa maksud dia? Maknanya apabila Allah Ta'ala beri belah kasihan dia, orang itu layak masuk syurga. Nabi kata, tak ada siapa boleh masuk syurga dengan amalan dia. Aisyah tanya dia, kalau tak boleh masuk syurga dengan amalan dia, nak masuk syurga dengan apa, hi Rasulullah? Rasulullah jawab, masuk syurga dengan rahmat dia. Warak. Jadi siapa yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada keburukan pada hari kiamat, Allah beri belah kasihan kepada dia, beri rahmat kepada dia. Maknanya kalau orang tu Allah beri rahmat kepada dia, dia adalah ahli syurga, tak boleh panjang apa saya locik bunyi dah. Dan itulah kemenangan yang agung, syurga lah. Ini adalah doa para malaikat bagi orang-orang mukmin yang bertaubat, yang mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada jalan bagi mereka selain keduanya, kitab dan sunnah. Tak ada jalan lah, kena ikut dua tu ya. Maka selain mereka, selain daripada yang ikut Quran, ikut sunnah, tidak usah berantusias, berkhayal, berangan-angan. Lain daripada orang yang ikut Quran, ikut sunnah, mau tak sodok perasan, tak sodok angan-angan. Tak sodok angan-angan apa? Mendapat ijabah perkenan dari doa ini. Tak ada. Tak sodok perasan. Karena dia tidak, pasal apa yang tak sorok perasaan, tak sorok duduk penema, duduk angan-angan? Karena dia, orang yang tak ikut Quran dan sunnah, tidak memiliki kriteria. Apa dia kriteria ni? Tak ada memiliki sifat-sifat orang yang layak didoakan dengannya. Tak ada ciri-ciri. Hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.